Tajuk utama 9 Zulhijjah 30 Julai. Suasana Arafah dirasai umat Islam seluruh dunia. Patuh SOP di masjid, elak kluster baharu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Al-Muhsin Muhammad Noor. Selepas selesai melaksanakan tawaf dan sa'i semalam, awal pagi tadi, jemaah haji bergerak dari Mina ke Arafah bagi melaksanakan rukun terpenting haji iaitu berwukuf di Arafah. Detik yang amat dinanti-nantikan oleh umat Islam saban tahun itu disiarkan secara langsung di TV Al-Hijrah petang tadi. الحمد لله العفو الغفار العزيز الجبار مصرف أنواع الأقدار ليمتاز الأخيار عن الأشرار. Jemaah kemudian mendirikan solat Zuhur berjemaah selepas selesai memperdengarkan khutbah. Terdahulu, jemaah bergerak dari Mina ke Arafah untuk berwukuf sejak awal pagi lagi. Difahamkan jemaah akan berada di Arafah sehingga maghrib sebelum ke Muzdalifah untuk bermabit, seterusnya kembali ke Mina bagi menyempurnakan melontar jamrah. Ketika berita ini disiarkan, jemaah sedang menantikan waktu asar yang merupakan waktu mustajab doa. Sempena sambutan Aidiladha esok, saksikan perutusan khas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izin kurnianya seluruh umat Islam di negara ini akan menyambut hari raya Aidil Adha esok. Saya percaya pada ketika ini ramai dalam kalangan saudara dan saudari telah berada di kampung halaman masing-masing untuk menyambut Aidil Adha bersama ibu bapa dan kaum keluarga yang tercinta. Aidil Adha adalah hari kebesaran Islam yang disambut oleh umat Islam di seluruh dunia dengan penuh keinsafan dan pengertian yang besar. Kisah dan sejarah pengorbanan agung Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak anda baginda Nabi Ismail alaihissalam menjadi iktibar yang perlu sentiasa dihayati oleh seluruh umat Islam dalam kita menghadapi cabaran kehidupan seharian. Bagi kita umat Islam di Malaysia, iktibar daripada Aidil Adha menjadi panduan dalam menghadapi cabaran wabak COVID-19. Aidil Adha pada kali ini mengingatkan kita tentang erti kesabaran dan berlapang dada dalam menempuh kesukaran hidup. Pengorbanan sepenuh jiwa dan raga telah saudara-saudari lakukan. Sejak 18 Mac lalu, saudara-saudari akur dengan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP, termasuklah PKP pemulihan yang sedang berkuat kuasa pada waktu ini. Alhamdulillah, hasilnya kita telah berjaya mengawal penularan wabak COVID-19. Namun begitu, saya hendak mengingatkan bahawa kita masih belum berjaya sepenuhnya dalam memerangi wabak COVID-19 ini. Malaysia dan banyak negara lain masih belum diisytiharkan bebas daripada pandemik ini. Bahkan sejak mutakhir ini terdapat sedikit peningkatan kes-kes positif COVID-19 di negara kita. Justru kita tidak boleh leka dan alpa. Sebaliknya, kita mesti terus berusaha untuk memutuskan rantaian COVID-19 dengan mematuhi segala prosedur operasi standard atau SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Bersempena dengan Hari Raya Aidil Adha, mulai esok sehingga 13 Zulhijjah, ramai dalam kalangan saudara-saudari yang akan melaksanakan ibadah korban, iaitu suatu ibadah yang sangat dituntut oleh syarak. Laksanakanlah ibadah korban ini dengan penuh penghayatan
Di samping mematuhi SOP yang ditetapkan, iaitu hadkan jumlah yang hadir di tempat penyembelihan tidak melebihi 20 orang bagi seekor lembu. Anda juga tidak dibenarkan mengadakan kenduri di tempat ibadah korban dijalankan. Apabila selesai saja memotong dan membahagikan daging korban, segeralah pulang ke rumah masing-masing. Di rumah pula, pastikanlah jumlah sanak saudara yang datang berziarah tidak melebihi 20 orang pada satu masa. Elakkan bersalam-salaman. Dan jika di rumah anda ada keluarga yang sedang menjalani kuarantin di rumah, beritahu sanak saudara, jiran tetangga dan sahabat anda jangan datang ziarah. Ini bahaya. Kita tidak tahu, mungkin akan ada jangkitan jika orang yang di kuarantin itu kemudiannya didapati positif COVID-19. Di samping itu, pastikan ahli keluarga yang sedang menjalani kuarantin tidak keluar daripada rumah. Jangan dia pula yang berjalan ke sana ke sini. Saya dapat laporan ada dalam kalangan mereka yang sedang menjalani kuarantin di rumah keluar daripada rumah. Ini satu kesalahan berat. Tindakan tegas akan diambil ke atas mereka yang melanggar arahan kuarantin ini. Seperkara lagi, Hari Raya Aidil Adha esok jatuh pada hari Jumaat. Saya pasti masjid di pekan-pekan kecil dan kampung-kampung akan menjadi agak sesak, bukan saja semasa solat sunat Aidil Adha, tetapi juga semasa solat Jumaat diadakan. Ini kerana ramai perantau pulang ke kampung halaman masing-masing. Jadi saya nak minta kerjasama imam-imam, Bilal, Tok Siak dan semua ahli jawatan kuasa masjid supaya kawal keadaan. Pastikan jarak yang selamat antara makmum dan pergerakan keluar dan masuk masjid juga mesti dikawal supaya teratur. Saya sebutkan SOP ini secara agak terperinci sebagai peringatan supaya sepanjang sambutan Aidil Adha esok dan pada hari-hari tasyrik, keadaan terkawal dan teratur. Saya nak mengingatkan juga, kita tidak peka dan berhati-hati, kemungkinan jangkitan COVID-19 merebak semasa musim perayaan ini adalah tinggi. Kita nak elakkan perkara ini daripada berlaku. Jadi lebih baiklah kita beringat dan berwaspada. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, saya berdoa semoga ibadah korban kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini merupakan tanda ketaatan, ketakwaan dan kehambaan kita kepada Allah. Kepada bakal jemaah haji yang tertangguh peluang untuk menunaikan rukun Islam kelima pada tahun ini akibat wabak COVID-19, saya berdoa semoga saudara dan saudari akan berpeluang menunaikan ibadah haji pada tahun-tahun hadapan. Saya percaya saudara dan saudari telah menerima ketentuan ini dengan penuh redha, sabar dan berlapang dada. Yakinlah, ia juga merupakan suatu bentuk pengorbanan yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini saya, isteri dan seisi keluarga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha pada seluruh umat Islam di Malaysia. Raikanlah Aidil Adha secara bersederhana sebagaimana tuntutan syariat dan hayatilah erti pengorbanan di sebalik Aidil Adha pada kali ini. Tanpa mengenal erti putus asa, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Semoga wabak COVID-19 segera berakhir. Sesungguhnya pertolongan dan rahmat Allah itu sangat hampir kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Maka tingkatkanlah ketakwaan kita dan berdoalah kepadanya.
Mudah-mudahan doa kita dimakbulkan dan kita beroleh kemenangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Pertukaran kiswah Kaabah pada 9 Zulhijjah setiap tahun antara simbolik kepada kemuncak ibadah haji. Situasi kali ini berbeza di mana Masjidil Haram dikunjungi jemaah haji dalam jumlah yang amat terhad. Peristiwa yang menjadi sebahagian daripada sejarah umat Islam ini turut disiarkan secara langsung di TV Al-Hijrah bermula jam 3 pagi hingga 7.30 pagi waktu tempatan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kerja-kerja menggantikan kain kiswah ini dilakukan kaki tangan Masjidil Haram. Kain kiswah yang membaluti Kaabah dianggarkan menelan kos sehingga 24 juta rial dan diperbuat daripada 675 kg sutra asli berwarna hitam dan sutra hijau di bahagian dalamnya. Manakala 10 kg benang perak dan emas digunakan bagi menghasilkan ayat suci Al-Quran di kiswah berkenaan. Untuk pertama kali dalam era moden, Arab Saudi tidak menerima jemaah dari luar negara. Malah jemaah dihadkan kepada rakyat tempatan dan ekspatriat yang berada di Arab Saudi. Ibadah tawaf pula dilakukan dengan syarat pematuhan penjarakan sosial sebagai usaha mengekang penularan COVID-19. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Umat Islam dinasihatkan untuk terus mematuhi prosedur operasi standard SOP di masjid dan surau bagi mengelakkan wujudnya kluster baharu. Walaupun pematuhan terhadap SOP berkenaan berada pada tahap memuaskan, namun masih terdapat sebilangan kecil individu yang gagal mematuhinya dan boleh menyumbang kepada penularan kes. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata orang ramai perlu memberikan kerjasama khususnya berkaitan perkara-perkara ibadah bagi mengekang penularan COVID-19 khususnya berkaitan dengan perkara-perkara ibadah. Jaga perkara ni, kita nak supaya tidak ada sebarang kluster ibadat. Ibadat solat ke, ibadat haji ke, termasuk juga ibadat kurban, ibadat yang kluster-kluster ni kita tak mahu lagi hak yang ada yang kita katakan berkaitan dengan COVID ini. Oleh kerana itu insya-Allah kita akan beri peringatan dari semasa ke semasa dan saya juga dalam ucapan-ucapan dalam TV pun menyeru ke arah itu di samping kita war-warkan melalui Facebook kita dan gambar-gambar yang telah kita kemukakan dalam bentuk infografi insya-Allah. Datuk Dr. Zulkifli ditemui selepas merasmikan program Yadim Peduli, Cuci-Cuci dan Musaadah Pasca COVID-19 Terengganu di Kolej Universiti Darul Quran Islamiyah Kubang Lembik Manir. Turut hadir Timbalan Esko Pertanian, Industri Asas Tani dan Pembangunan Desa Negeri Hilmi Datuk Harun dan Yang di-Ketua Yayasan Dakwah Islamiah Yadim Nasruddin Hassan. Pada masa sama, Datuk Dr. Zulkifli menasihati orang ramai agar mematuhi penjarakan sosial ketika melaksanakan korban di lokasi-lokasi awam termasuklah masjid. Bagi mengelakkan kesesakan ketika proses penyembelihan, korban boleh dilakukan pada 4 hari iaitu Hari Raya dan Hari Tashrik. Persiapan dan pelaksanaan ibadah korban tahun ini di masjid atau lokasi-lokasi yang lain pastinya berbeza memandangkan terdapat SOP yang perlu dipatuhi. Meskipun sedikit mencabar, pihak masjid perlu akur dengan ketetapan berkenaan, malah persediaan dilakukan lebih awal bagi memastikan ibadah korban dapat dijalankan dengan sempurna dan tertib. Kru TV Al-Hijrah pagi tadi meninjau persiapan ibadah itu di Masjid Ar-Rahman di Ibu Negara. Pengerusi Masjid Ar-Rahman Muhammad Hilmi Umar berkata, kekangan jumlah petugas yang sedikit antara cabaran proses penyembelihan yang biasanya dilakukan secara bergotong royong.
Tahun ini Masjid Ar-Rahman hanya membenarkan 100 petugas terpilih sahaja bagi mengendalikan 5 ekor haiwan korban, bermula dari proses penyembelihan sehinggalah pembungkusan. Ia bagi mematuhi nisbah seekor lembu kepada 20 pengendali sahaja. Kita akan merasa sedikit kelainan oleh kerana pada tahun ini kita tidak boleh nak mewar-warkan untuk ramai orang datang membantu ke masjid ini. Jadi kita terpaksa pilih orang-orang tertentu sahaja untuk datang ke masjid untuk membantu pihak masjid untuk melaksanakan korban ini. Sebab itu pada tahun ini kita ambil perikatan, kita membuat kerjasama dengan pihak daripada balai bomba. Kita akan menggunakan anggota bomba untuk membantu kita dan juga daripada anggota polis pantai untuk bantu kita di Masjid Ar-Rahman pada tahun ini. Sementara itu, Nakib Masjid Ar-Rahman Muhammad Syahril Abdul Samad berkata, selain membuat persiapan alat penyembelihan, sangkar penyembelihan lembu yang diagihkan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Jawi antara persediaan alat yang dapat memudahkan proses penyembelihan dan tidak memerlukan tenaga petugas yang ramai. Jadi pada pagi ini kita sedang bersiap sedia untuk menyiapkan tempat-tempat sembelihan, mengasah pisau untuk memotong daging dan juga memastikan pisau sembelihan lah yang paling pasti pisau sembelihan yang perlu dalam keadaan yang tajam bagi kita menyempurnakan ibadah korban dengan cara yang terbaik dan juga pastinya tidak menyakitkan haiwan tersebut. Pada masa yang sama, alhamdulillah kita akan melaksanakan proses ibadah korban pada tahun ini dengan mencuba kaedah yang terkini, yang terbaru daripada pihak jabatan untuk menggunakan sangka sembelihan. Seperti biasa, pengendali yang terpilih turut diperiksa suhu, sentiasa melakukan sanitasi tangan dan diarah memakai pelitup muka. Tambah Muhammad Hilmi, tahun ini pihaknya akan menggunakan kaedah agihan ke setiap rumah 200 golongan memerlukan termasuk asnaf dan orang kelainan upaya OKU di sekitar Masjid Ar-Rahman. Okey, dengan ini saya ingin mengambil kesempatan untuk memberi peringatan mesra kepada semua jemaah yang untuk hadir menunaikan solat Aidiladha di mana sahaja, di masjid-masjid di wilayah Persekutuan khususnya ataupun di Malaysia amnya untuk mematuhi garis panduan yang ditetapkan seperti memakai pelitup muka, membawa sejadah sendiri dan memastikan tubuh badan kita sihat untuk datang menunaikan solat Aidiladha di masjid. 27 Julai lalu, kerajaan telah memutuskan untuk menghadkan hanya 10 ekor lembu bagi setiap masjid dan surau, termasuk lokasi korban yang dibenarkan pejabat agama daerah dan pihak berkuasa tempatan sebagai langkah mengurangkan risiko penularan COVID-19. Khadijah Faisal, Berita Al-Hijrah. Dun Sabah bubar. Alhamdulillah, bertemu lagi. Dewan Undangan Negeri Dun Sabah dibubarkan. Pembubaran diperlakukan Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Juhar Mahiruddin. Ketua Menteri Datuk Seri Syafiee Abdal kemudiannya memaklumkan dalam satu sidang media khas. Pagi tadi saya juga bertemu dengan Tuan Yang Terutama dan Tuan Yang Terutama telah pun memperlakukan untuk membubar Dewan. Apa juga cerita, diorang pergi istana, mau angkat sana, angkat sini, ada jumlah sana, jumlah sini, Dewan sudah pun dibubarkan. Perakuan itu membolehkan pilihan raya negeri dikendalikan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dalam tempoh 60 hari. Datuk Seri Syafiee kekal sebagai Ketua Menteri sehingga selesai pilihan raya negeri dikendalikan. Sementara itu, bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman bersama rombongannya cuba memasuki Istana Negeri namun dihalang. Rombongan membabitkan lebih 10 kenderaan itu ditahan pihak polis yang melakukan sekatan berhampiran bulatan nanas di Jalan Istana kira-kira jam 3.50 petang Khamis. Terdahulu, Tan Sri Musa dalam sidang media di kediamannya di Luyang mengumumkan mempunyai majoriti untuk membentuk kerajaan dan mendakwa pembubaran DUN adalah tidak wajar. Satu blok bangunan asrama lama dan stor di sebuah mahat tahfiz di Lambor Kanan Seri Iskandar musnah dalam kebakaran awal pagi tadi. Bagaimanapun, kesemua 115 pelajar lelaki berumur antara 9 hingga 20 tahun yang masih berada di pusat tahfiz berkenaan berjaya menyelamatkan diri. Timbalan Mudir Tahfiz Muhammad Ibrahim Zahid berkata kejadian disedari salah seorang tenaga pengajar pada pukul 12.30 tengah malam ketika pelajar sedang tidur.
Kejadian dia mula dalam pukul 12.30. 12.30 mula daripada asrama bawah lah. Daripada asap keluar daripada tempat store. Asap keluar. Kemudian perasan seorang ustaz pergi tengok lah, cek. Dia cek tengok dah api dah. Cuba untuk padam, dia tambah. Bunyikan siren, semua keluar lah. Ada siren. Ada siren. Semua keluar. Alhamdulillah lah. Yang bangunan tu memang store je lah. Dia pejabat, bawah tu pejabat, store makanan dengan bilik ustaz satu, lepas tu lain semua almari-almari pelajar. Tindakan pantas anggota bomba juga berjaya menyelamatkan bangunan asrama pelajar berusia hampir 100 tahun yang terletak bersebelahan blok yang terbakar. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Seri Iskandar, penolong penguasa bomba Zaiful Effendi Ahmad berkata, pihaknya menerima panggilan mengenai kebakaran itu kira-kira jam 12.52 tengah malam dan kerja-kerja pemadaman selesai pada jam 1.41 pagi dibantu BBP Parit serta BBP Teluk Intan. 80% daripada asrama lama serta stor musnah, manakala Dewan terbakar 10% dan bilik kuliah 3 tingkat terbakar 5%. Yang bangunan ni yang kalau kita lihat bangunan terbakar itu adalah bangunan lama. Dia separuh kayu dan separuh batu. Dan sebelum ni pun pihak bomba kita ada buat lawatan sini berkala. Jadi kita nasihatkan kepada pengurusan takbir sekolah tahfiz ini supaya bangunan lama itu tidak digunakan untuk tempat penginapan. Nah, alhamdulillah perkara itu telah dipatuhi. Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Adun Belanja Khairul Syahril Muhammad berkata, Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu telah mengarahkan bantuan segera diberikan kepada Mahat Tahfiz berkenaan. Kerajaan Negeri Perak juga memberi komitmen untuk membantu segala keperluan yang diperlukan oleh pihak tahfiz di samping bantuan daripada pihak-pihak lain. Ini komitmen kerajaan negeri kerana kita nak pastikan pelajar ini berada dalam keadaan yang selesa. Polis Selangor menubuhkan pasukan khas bagi memburu 88 individu yang gagal menjalani ujian saringan COVID-19 kedua pada hari ke-13 menjalani kuarantin di rumah. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Datuk Fazil Ahmad berkata, mereka yang terbabit boleh dikenakan tindakan di bawah Akta 342 kerana tidak mematuhi perintah yang ditetapkan. Individu terbabit kini bukan sahaja berdepan risiko ditangkap, malah akan didakwa di mahkamah mengikut Seksyen 269 Kanun Keseksaan dan Seksyen 270 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara sehingga 2 tahun dan denda atau kedua-duanya sekali. So, dengan ini saya ingin mendesak kepada semua penama-penama yang masih lagi tidak membuat saringan kedua seperti mana yang telah diarahkan, supaya hadir segera ke klinik yang berhampiran untuk segera membuat saringan kedua. Kegagalan penama-penama ini untuk melakukan saringan kedua ini akan berhadapan dengan tindakan undang-undang. Polis juga katanya tidak akan berkompromi dengan individu terbabit jika masih berdegil. Malaysia dan Singapura bersetuju meneruskan projek sistem Rapid Transit RTS yang dijangka akan siap penghujung 2026. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata, ia akan dilakukan dengan 2 fasa, iaitu pertama melibatkan kerja-kerja awam atau pembinaan selama 4 tahun, manakala fasa kedua melibatkan kerja pemasangan sistem. Sebaik beroperasi, RTS sepanjang 4 km itu dijangka mampu membawa kira-kira 288,000 penumpang sehari. Dan ianya adalah satu projek yang memberi impak tinggi dan ia dapat mengurangkan kos kesesakan, congestion cost, di mana mereka yang menggunakan tambak Johor kalau tanpa perkhidmatan ini agaknya masa akan dibazir, kemudian banyak lagi lah congestion cost elemen yang sepatutnya diambil kira. Jadi ini antara perkara yang kita sering dengar di Johor. Terdahulu, kedua-dua Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyaksikan simbolik persetujuan bagi meneruskan projek berkenaan yang diwakili Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong dan Menteri Pengangkutan Singapura Ong Ye Kung. Alhamdulillah bertemu lagi.
Aliran trafik di Ibu Negara menuju Pantai Timur dilapor sesak sejak semalam. Dan ketika ini, wartawan kami Khadijah Faisal berada di Tol Gombak sejak petang tadi untuk berkongsi aliran terkini berkenaan trafik. Untuk perinciannya, kita terus sahaja bersama Khadijah di sana. Silakan Izzah. Terima kasih rakan tugas di studio. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini berlintas langsung dari Plaza Tol Gombak untuk saya melaporkan keadaan terkini, keadaan trafik daripada ibu kota menghala ke Pantai Timur. Dan sebenarnya kesesakan lalu lintas di Plaza Tol Gombak ini bermula sejak semalam sahaja lagi sehingga pagi tadi, sekitar pukul 10 pagi tadi. Kemudian kenderaan kembali berkurangan sehingga pukul 7 petang. Walau bagaimanapun keadaan kembali sesak apabila selepas selesainya solat maghrib sekitar pukul 7 lebih, kenderaan mula bergerak perlahan. Jadi benarlah apa yang digambarkan oleh wartawan kami semalam, Hanis Hasanuddin, yang menggambarkan rakyat Malaysia ini seolah-olah ingin membalas dendam ekoran daripada tidak dapat pulang ke kampung untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri sebelum ini, susulan daripada Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi seperti mana dapat anda lihat, kenderaan sebenarnya sebentar tadi bergerak perlahan kerana mereka berpusa-pusa untuk pulang ke kampung bagi menyambut Hari Raya Aidiladha. Dan dilaporkan, dimaklumkan bahawa lebih kurang 50,000 kenderaan telah menggunakan Plaza Tol Gombak ini, melalui jalan Plaza Tol Gombak ini untuk menghala ke Pantai Timur bagi meraihkan Hari Raya Aidiladha. Jadi bagi mengulas lebih lanjut berkenaan dengan keadaan trafik di Plaza Tol Gombak ini, kita bersama dengan Ketua Operasi dan Penyelenggaraan Anir Berhad, itu Ainul Hasri Shah Abu Hassan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tuan, mungkin boleh jelaskan sedikit keadaan semasa keadaan trafik yang lebih terkini. Mungkin juga boleh berikan perbezaan semalam dan juga hari ini khususnya daripada jumlah kenderaan itu. Alhamdulillah, keadaan trafik hari ini agak stabil, di mana kalau ikutkan kenderaan yang melalui KL Karak pada semalam ada sebanyak 190,000 kenderaan dan lebuh raya Pantai Timur sebanyak 100,000. Dan setakat jam 6 petang hari ini, kenderaan yang melalui lebuh raya KL Karak ada 100,000 dan lebuh raya Pantai Timur sebanyak 50,000. Mungkin boleh perjelaskan sedikitlah antara tindakan Anir sendiri bagi memastikan pengguna jalan raya mengikut segala SOP yang telah ditekankan oleh kerajaan. Untuk COVID-19, pihak Anir memastikan semua RNR dan hentian sebelah mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Begitu juga untuk RNR akan berlaku penutupan sementara jikalau kapasiti di dalam RNR melebihi daripada yang diluluskan oleh Majlis Keselamatan Negara. Ini adalah demi keselamatan para pengguna lebuh raya di KL Karak dan LPT 1. Okey, jadi baik. Mungkin ada jangkaan daripada pihak Anir sendiri. Mungkin ada pengguna jalan raya yang baru merancang untuk pulang ke kampung dan ada juga yang akan pulang daripada kampung ke kota. Jadi sedikit tips bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas ini? Pada pandangan saya, pihak Anir ada mengeluarkan jadual perjalanan untuk pulang ke negeri, mengikut negeri, negeri Pahang, Terengganu dan Kelantan. Diharapkan semua pengguna-pengguna lebuh raya dapat memastikan mengikut jadual yang telah ditetapkan dan ikutilah Twitter dan Facebook lebuh raya Pantai Timur untuk mendapat perjalanan yang lebih selesa. Itu berkenaan dengan tips. Bagaimana pula dengan pesanan ataupun peringatan kepada pengguna jalan raya untuk memastikan mereka ini mematuhi segala peraturan di jalan raya dan juga SOP lah? Kalau kita ingin lihat bahawa pengguna-pengguna yang ini agak ramai, so pastikanlah penjarakan 1 meter semasa berada di RNR. Dan tips saya yang keduanya, pastikan Tashengo dan e-wallet anda mencukupi untuk sepanjang perjalanan di lebuh raya KL Karak dan LPT 1.
Okey, baik. Terima kasih Tuan untuk perkongsian itu tadi. Baik penonton, semoga apa sahaja yang dipesankan oleh Ketua Operasi dan Penyelenggaraan Anir Berhad itu dapat diaplikasikan sepanjang perjalanan anda, dan pastikan bukan sahaja mengikut segala peraturan berada di atas jalan raya, tapi pastikan juga anda mengikuti segala SOP pandemik COVID-19 bagi mengelak daripada berlakunya penambahan kluster Aidiladha. Dan saya kira sampai di sini sahaja lintas langsung dari Plaza Tol Gombak. Kita kembali ke studio bersama dengan Muhsin. Izzah. Sekian berita Al-Hijrah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك